Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri. Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan perbincangan pada video sebelum ini berkaitan dengan ketukan misteri di Sabak Bernam. Nampaknya ketukan misteri di Sabak Bernam tersebut masih berterusan dan pihak polis telah mengeluarkan amaran akan mengambil tindakan bagi siapa yang cuba mengganggu ketenteraman penduduk di sana. Laporan yang lain mengatakan ketukan misteri tersebut sudah merebak sehingga ke Kuala Selangor, dan ada laporan lain mengatakan penduduk sudah menggerakkan RT atau rukun tetangga di tempat masing-masing untuk melakukan rondaan malam. Jadi, apa yang saya mau sampaikan dalam video ini, anda terus tonton. Sebelum itu, saya mohon maaf kepada anda jika suara saya agak besar, kerana maklumlah sekarang ni cuaca sejuk dingin. Apapun, insya-Allah saya akan berikan anda informasi dan perkongsian yang terbaik pada kali ini. Sedikit petua atau tips bagi penduduk di sana yang mengalami gangguan ketukan misteri tersebut. Bagi rumah yang belum pernah diketuk oleh gangguan tersebut, anda boleh membentengi rumah anda dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk membentengi rumah, kita boleh membaca ayat kursi ataupun 3 kul atau 4 kul. Surah Al-Kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan suratul Ikhlas. Namun, saya berkenan pada video kali ini saya nak berkongsi pada anda cara yang lebih detail. Bagaimana dalam konteks gangguan ketukan di tengah malam tersebut, bagaimana anda dapat membentengi rumah anda daripada didatangi lalu diketuk, diganggu rumah anda oleh ketukan-ketukan ini. Tentulah anda akan merasa risau dan bimbang, bukan? Kalau diketuk tak semena-mena tengah malam bila diintai tidak ada sesiapa di luar. Jadi, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana anda dapat membentengi diri anda. Pertama sekali yang perlu anda lakukan ialah sebelum malam menjelang, sama ada selepas asar atau sebelum asar ataupun pada waktu senja. Yang penting sebelum waktu maghrib, anda hendaklah lakukan rangkaian amalan ini. Pertama sekali, anda ambillah wuduk, ataupun anda mandi dan ambil wuduk mungkin dalam 10 minit sebelum maghrib. Anda tutup semua televisyen, radio, dan jika dalam rumah anda ada gambar-gambar, anda turunkan, kerana gambar itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu, seperti mana dicerita dan diterangkan oleh para ulama. Namun demikian, terpulang pada anda. Yang penting keyakinan anda dalam melaksanakan amalan ini. Amalan pagar rumah atau benteng rumah yang saya mahu kongsikan di sini adalah amalan yang saya sendiri terima dan amalkan sejak sedemikian lama. Pertama, anda perlu ada wuduk dan dilakukan 5 minit atau 10 minit sebelum maghrib. Anda duduk menghadap arah kiblat, lalu anda istighfar, astaghfirullahalazim, 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 minimal 3 kali, lebih terpulang. Kemudian anda membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim 3 kali.
Diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat tamah 3 kali. Kemudian anda bacakan selawat Nabi minimal 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dengan rahmat, redha-Mu ya Allah, dan izin-Mu ya Allah, atas limpah kurnia-Mu ya Allah, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para aulia di bumi Nusantara ini ya Allah. Saya mohon padamu ya Allah, dibentengi rumah hamba ini daripada didatangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang mengamalkan ilmu sihir, daripada datang ke rumah kami, mengganggu kami, mengetuk pintu rumah kami dan sebagainya. Terpulang, ya. Anda boleh tambah doa seterusnya. Tapi intinya adalah seperti mana yang saya lafazkan tadi. Kemudian selepas anda melafazkan doa tersebut, lalu anda lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini anda boleh baca 1 kali, 3 kali, atau yang terbaik 7 kali. Kerana suratul Fatihah adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi angka 7 itu dalam surah Al-Fatihah itu sangat penting, saudara dan saudari, tuan-puan sekalian. Kerana apabila kita membaca 7 kali surah Fatihah, seperti kita melengkapkan hikmah yang terdapat dalam surah Fatihah itu sendiri. Okey. Kemudian kita bacakan ayatul kursi. Bagi anda yang belum hafal ayatul kursi, anda boleh cari. Anda boleh tengok di Google, memang ada banyak sebutan dia, boleh tengok di YouTube. Bacaan ayatul kursi. Ada bacaan yang terbaik, iaitu 9 waqaf, yakni 9 tempat berhenti. Ataupun anda boleh membaca sebagaimana biasa, itu tidak ada halangan, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Anda bacakan minimal 3 kali, maksimal dan terbaik ataupun yang terbaik 7 kali. Selepas anda baca Al-Fatihah yang kursi, anda bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yakni 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Kalau anda tak hafal, anda buka, anda ikut, ataupun anda melihat mushaf ataupun lembaran Al-Quran. Kemudian anda bacakan 4 ayat terakhir daripada surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'an majid fi lawhin mahfuz. Ya, anda bacakan. Ayat ini anda baca 1 kali saja. Kemudian disambung dengan ayat summum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Summum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Semasa anda membacakan ayat, anda bacakan 7 kali. Lalu di dalam hati anda bayangkan sekeliling rumah anda dipagari dengan tembok batu yang tinggi. Maksudnya anda bayangkan rumah anda katakan rumah anda, luar rumah anda, keliling rumah anda itu
Kemudian anda bayangkan di sekeliling tembok rumah anda itu ada tembok batu. Dia tumbuh tembok batu itu muncul dari depan sampai ke belakang. Sambil anda baca ayat summun bukmun fahum la yarji'un. Insya-Allah dengan fadilat ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat suci, makanya rumah anda tidak akan didatangi oleh ketukan-ketukan misteri tersebut. Saya bercakap didatangi kerana kita tidak tahu adakah makhluk gaib atau orang yang mengamalkan ilmu ini, dia menggunakan ilmu yang menyamarkan dirinya itu dia bergerak mengikut angin. Kerana memang ada ilmu. Sebelum ni video ni saya telah ceritakan memang ada ilmu. Bagaimana orang yang mengamal ilmu hitam ini, dia nak menguji ilmunya, orang nampak dia ataupun tidak. Jadi dia boleh bergerak mengikut laluan angin. Dan dia sinar, tidak kelihatan pada mata kasar kita. Jadi anda boleh amalkan ayat ini, insya-Allah. Tetapi perlu diingatkan bahawasanya ayat itu tidak memberi bekas. Yakni ayat Al-Quran ini yang kita bacakan ini adalah berbentuk wasilah atau perantaraan yang menghantarkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seiring apa yang kita bacakan ayat-ayat suci itu, maka kita kena jaga juga kelakuan kita di dalam rumah. Janganlah kita tidak solat, ataupun kita menonton video-video lucah, ataupun juga kita tidak menutup pintu-pintu rumah apabila waktu senja menjelang. Ini satu lagi tips. Jika anda sudah berada di rumah sebelum waktu maghrib menjelang, anda nak masuk rumah itu, anda paling kurang anda bacalah Qul huwallahu ahad ataupun suratul Ikhlas. Okey. Baik, minta maaf sebelum saya terlupa. Selepas anda membacakan summun bukmun fahum la yarji'un, untuk anda boleh tambah dengan membaca 3 kul, atau kalau bagi saya 4 kul. Tapi sudah masyhur di kalangan kita 3 kul. Suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Kalau saya akan baca sekali dengan surah Al-Kafirun. Sebab surah Al-Kafirun juga dimulai dengan kalimah kul. Ya. Kemudian barulah saya akan bacakan suratul Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 4. Jadi kalau kita baca 4 package ni, kiranya sempurnalah bacaan kita tu. Namun kembali kepada yang saya beritahu tadi, yakni ayat-ayat Al-Quran ini adalah satu wasilah yang menghantar hajat dan niat kita itu kepada Allah. Jadi jangan anda katakan, alamak, anda merasakan ayat-ayat itu yang berkuasa. Itu tidak betul, ya. Yang kuasa itu Allah. Ayat itu perantaran yang menghantar hati kita. Ayat itu kalamullah. Ayat-ayat itu juga adalah satu bentuk penyataan kita dalam kita memohon kepada Allah. Jadi, saudara-saudari, tuan-puan, anda yang saya kasihi sekalian, selepas anda melakukan rangkaian amalan ini, kemudian tidak berapa lama kemudian azan maghrib. Jadi anda solatlah maghrib. Selepas anda selesai solat maghrib, anda boleh mewiridkan ayat kursi dan juga ayat dalam kitab Al-Maqsurat ataupun rangkaian-rangkaian dalam ayat-ayat manzil ataupun ayat-ayat dalam kitab Maqsurat. Itu terpulang bagi anda jika anda menghafal. Kalaulah anda tidak menghafal ayat Al-Quran ini, satu pun anda tak hafal, kan? Anda ni orang bujang, katakan, saya tidak mempelekehkan anda, tapi memang ada di kalangan kita, anak-anak muda atau orang Melayu kita yang tak solat, yang tak baca Quran. Itu tak dapatlah dia nak nolong, kan? Sebab itu sendiri punya kejahilan. Saya minta maaf, kan? Tapi kalau anda tak menghafal semua itu, anda boleh baca apa yang anda hafal. Yang penting keyakinan anda. Perlu ada amalan ini sebelum waktu
maghrib. Kerana kata ulama, amalan selepas ba'da asar sebelum maghrib itu apabila kita membacanya, maka dia akan memproteksi atau memprotek diri kita daripada waktu tersebut sehingga waktu malam sehingga subuh. Tapi ada ulama mengatakan selepas waktu maghrib, dan gangguan itu pun mula selepas waktu maghrib bukan. Kalau kita duduk di kawasan di Sabak Bernah ataupun di Kuala Selangor atau kawasan-kawasan yang ada gangguan yang secara umum begini, makanya ada kalanya kalau anda tidak kuat keimanan anda kepada Tuhan, makanya kadang-kadang anda akan merasa resah, gelisah. Jadi anda tidak boleh fokus dan tidak boleh membaca ayat-ayat suci. Malahan anda lebih memikirkan tentang ketakutan dan masalah daripada amalan, pengharapan anda kepada Tuhan. Itu salah satu kejayaan tukang-tukang sihir. Kejayaan pertama syaitan, kejayaan pertama ahli sihir dalam untuk menyihir kita ialah dia akan masuk ke dalam minda kita dan menghantar isyarat dalam minda kita supaya kita ni rasa risau, rasa bimbang terhadap ujian-ujian yang Allah izinkan akan berlaku pada kita. Contohnya mimpi buruk, penampakan, ketukan-ketukan, begitu. Ya. Jadi kalau kita rasa risau, bimbang dan kita lupakan tentang amalan kita, sebenarnya automatik kita punya pertahanan diri dah lemah. Ya. Jadi kita kena dalam keadaan yang begini, sudahlah kita ada masalah COVID-19 ini dan masalah PKB. Jadi masalah ini semua berlaku serentak juga dengan masalah ketukan misteri yang tak ada orang. Yang saya katakan dalam video lepas adalah angkara orang yang nak mengetes ilmunya, nak menguji ilmunya. Saya yakin 99%. Dan sebenarnya saya nak beritahu kepada anda, anda boleh pagar dan benteng rumah anda dengan cara yang saya beritahukan tadi. InsyaAllah. Jadi, anda suka dengan video saya ini, anda jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan mengikuti video-video terkini saya yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. Bersihkan hati, sayangi diri, pandanglah dengan mata hati.